Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua para pelajar sekalian. Dengar suara cikgu tak? Dengar ya? Okey, alhamdulillah. Okey, so selamat petang kepada semua para pelajar. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa untuk berjumpa dengan cikgu sekali lagi ya. Dan kalau yang join pagi tadi kelas matematik KSSM, ada pelajar Form 5 kalau join yang pagi tadi juga, kita ada sesi untuk Form 5 KBSM. Dan hari ini kita akan untuk sesi petang ini kita ada lagi dua sesi. Sesi yang pertama ni yang kita akan mulakan dengan AdMax ya, AdMax KSSM untuk pelajar Form 4. Tapi cikgu difahamkan yang join kita punya sesi pada petang ini juga adalah juga daripada pelajar-pelajar Form 5 pun ada juga ya. Tapi ada beberapa orang tadi kata, "Cikgu, saya nak join juga kelas Form 4 boleh tak?" Boleh, tak ada masalah. You just join sahaja. Cikgu benarkan, tak ada masalah pun. As long as you can follow lah dengan apa yang cikgu ajar ya. Okay. Welcome back. Okay. Alright, so okay, untuk Form 4 kita punya sesi sampai pukul 3.30 petang nanti. Kemudian kita akan take a break sekejap. Nanti Form 5 pula untuk Form 5 KBSM sebelah petang. Untuk Form 5 nanti kita akan bincangkan dengan paper SPM 2019. Tetapi untuk Form 4 hari ini, topik pilihan kita adalah topik daripada Form 4 punya syllabus, Chapter 2, Quadratic Function. Okay, so boleh cikgu tahu tak yang ada yang join cikgu pada petang ini, adakah semua dah belajar dengan topik quadratic function dan kalau belajar tu bagaimana tahap you punya pengetahuan dengan topik quadratic function? Maksud cikgu, adakah you memang 100% okey? Kalau cikgu bagi skala contohnya 1 hingga 10 ya, untuk quadratic function chapter 2 quadratic function, bagaimana, di manakah skala kamu? Adakah 10 paling maksimum ataupun kosong memang out terus? Boleh bagi kita punya komen sedikit, right? Oh, ada 50-50. Okay, Oviga, okay good. Oviga 9 out of 10. Sarah 7, okay. So nampak lebih pada average lah. Hafizdin pun ada juga 5.5. Okay, Trishnan is 50. Okay, Aina, hai Aina. Right, 7/10. Amalia. Okay, nampak semua pun macam average lah ya, average tu maksimum lah. Nampaknya yang bagi cikgu lah conclusion yang cikgu boleh buat, mungkinlah cikgu boleh conclusion berdasarkan apa yang you bagi kongsi dengan cikgu di ruangan chatting tu. Nampak kita tak ada pelajar yang memang kosong terus lah. Maksudnya at least you dah ada belajar sesuatu tentang quadratic function. Okay, baik, oleh kerana majoriti yang belajar di dalam ini yang bersama dengan cikgu ini, memang cikgu yakin bahawa bab 2 ni memang dah disentuh. Sama ada mungkin dah belajar di sekolah ataupun you belajar dalam tempoh PKP ni ya. PKP lah, PKPB lah, PKPD lah, PKPPP lah. Tak tahu lepas ni nak bagi PK apa lagi pula ya. Tapi kita doakan semoga mungkin urusan untuk prosesi persekolahan tu boleh berjalan seperti biasa secepat mungkin lah kot. Sebab cikgu tahu ni, semua yang ada dalam ni semua rindu nak pergi sekolah, betul tak? Ada pelajar KYS pun ramai dalam ni, ada Mata Pintar, ya, ada SMK, ada pelajar tuition cikgu sebagainya. Semua pun memang ramai pun rindu dan sangat rindu nak pergi sekolah, betul tak? Jadi kita doakanlah semoga benda ni selesai lebih cepat. Sebab kalau hanya you belajar secara online, cikgu takutkan you hilang gap momentum tu. Alright? Okay, tapi tak apa kelas, tak apa, biarpun apa pun kita minggu depan perlu diteruskan. Apa yang kita plan petang ni patut kita teruskan juga. Baik, macam cikgu sebutkan bahawa yang cikgu yakin bahawa majoriti dekat sini dah belajar chapter ni. Jadi apa yang cikgu punya fokus pada petang ini, kita akan cuba untuk discuss dengan soalan-soalan berkaitan dengan quadratic function ya. Jadi ya, apa kelainan quadratic function yang Form 4 ni, yang KSSM ni dengan Form 5 kelas? Okay, antara kelainan dia yang paling utama sekali, kalau Form 5 KBSM, syllabus yang lama, dia separatekan quadratic equation dengan quadratic function. Chapter 2 dengan chapter 3, right? Tapi untuk you punya syllabus Form 4 KSSM, dia dah mergekan untuk dia jadikan chapter 2 saja. Satu chapter je. Dia dah kumpulkan semua sekali, dia combine jadi satu chapter saja. Okay. Dan yang kalau untuk Form 5, chapter 4 ada persamaan serentak, tetapi kalau untuk KSSM chapter 3, dia jadi sistem persamaan. Ya. Sistem persamaan yang budak Form 4 tengah belajar sekarang ni, dia ada 3 unknown yang tu diselesaikan. Okay. Alright, so kelas, mari kita bincang dengan cikgu share screen dekat sini. Kita akan terus bincangkan soalan yang berkaitan dengan quadratic function kelas. Baik,
Baik, quadratic function kelas ada beberapa soalan yang kita boleh discusskan terus secara live kat sini. So semoga sesi yang petang ini, sesi petang ini bolehlah kita tukarkan kepada sekejap ini apa tiba-tiba. Sebentar tahu. Harun. Sekejapnya sebentar. Okey, jom kita bincang kelas. Okey, cikgu straight terus point terus untuk kita terus bincangkan soalan yang berkaitan dengan apa yang kita punya yang cikgu sedia petang ni. Semoga apa yang cikgu bincangkan serba sedikit you dapat knowledge dululah dengan apa yang benda-benda yang penting dan sebagainya. Okey. Alright, so jom kelas. Okey, soalan yang pertama kelas kita nak bermula dengan keyword-keyword yang penting. So at least bila tengok keyword tersebut you tahu apa pergerakan yang you nak buat untuk next step. Sebab at math yang paling penting sekali kelas adalah idea kelas, idea. Bagaimana nak mulakan idea. Okey. Baik. The quadratic function fx 2x square plus 3x plus 1 can be expressed in the form of fx is to a in bracket x plus p square minus q, where the a, p and q are the constants. Ya. Find the value of a, p and q. Okay kelas? Baik. Ini quadratic function tau. Ya. Dalam quadratic untuk add maths, biarpun matematik kelas, ada 3 perkataan yang you kena tahu kan? Okay. So kalau matematik dia ada quadratic cikgu senaraikan kat sini dulu. Quadratic, sesi pagi tadi pun cikgu dah explain juga. Quadratic kita ada quadratic kita punya expression. Ini matematik lah. Okay. So matematik dekat sini. Right. Matematik. Tapi ADMAT tak sentuh tentang expression. Lepas tu yang paling penting dalam kita punya ADMAT ni dia ada sebut tentang equation. Yang ni kalau dulu syllabus yang lama ni dia separate 2 chapter ya. Dengan kita punya quadratic function ya. Sekejap. Okey, quadratic function. Okey. Kalau sebut tentang equation kelas, kalau sebut tentang quadratic equation ni you ada quadratic form. Ni adalah bentuk quadratic bentuk arm ax square plus bx plus c equal to 0. Cikgu tekankan sekali lagi, kalau quadratic equation mesti equal to 0. Kalau quadratic function dia ada fx function. Kalau biasa kita pakai y kan, tetapi kalau quadratic function kita biasakan dengan fx juga macam you belajar dalam topik function ya. Quadratic maka dari ax square plus bx plus c dengan menggunakan kita punya ada function kat depan tu. Okey, cikgu bagi sedikit perbezaan. Apa maksud equation dengan function dulu kelas ya. Bagi cikgu introkan you dengan benda ni dulu. Okey. Baik, kalau sebut tentang quadratic equation kelas, kenapa dia sama dengan kosong? Sebenarnya kelas cikgu boleh katakan bahawa equation ni adalah serupa macam subset kepada function. Kalau yang dah belajar set tu boleh faham apa cikgu sebut tentang subset kelas. Ya. Kita punya equation adalah subset kepada function. Maksudnya function ni serupa macam satu topik yang besar kelas. Ya. So, kalau function keseluruhan, maksud cikgu, kalau cikgu boleh lukiskan kita punya graf kita untuk quadratic function. Kalau cikgu nak lukiskan sedikit, okey, faksi y ni kita labelkan sebagai fx as a function. Fx dengan y sama ya. Ini adalah kita punya x. Okey, next. Kalau yang paling penting sekali kelas, okey, kita ambil contoh ya. Cikgu ambil contoh. Kalau cikgu lukis untuk kita punya quadratic ya, graf quadratic. Okey, let's say cikgu lukiskan graf quadratic senyum lah ya. Okey, kita masuk kita punya graf quadratic senyum. Graf positif. Cuma ambil contoh sahaja. Okey. Kalau kita sebut tentang function, function ni maksudnya kita study berkaitan dengan quadratic keseluruhan kelas. Cikgu ulang balik semula, kalau quadratic function kita bincangkan berkaitan dengan keseluruhan. Maksudnya apa? Semualah, maksudnya mungkin 20, 19, 18, mungkin kosong, mungkin negatif 5 kalau sampai dan sebagainya. Maksudnya kalau quadratic function you belajar semua sekali. Tetapi kalau untuk quadratic equation, cikgu ulang balik semula, kalau quadratic equation, nampak ni, patutnya fx. Tapi fx tu dia dah samakan dengan apa kelas? Fx tu dia dah samakan dengan apa? Sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, maksudnya kita tengah kaji tentang apa kelas? Di manakah kedudukan kita fx sama dengan kosong? Siapa boleh bantu dengan cikgu? Gunakan ruangan chatting sedikit dekat situ untuk you share dengan idea you dekat situ.
Kalau fx sama dengan kosong, maksudnya quadratic equation tengah kaji dekat mana tu kelas? Kedudukan mana dalam graf yang cikgu lukis tu? Okey, Izatul, Daniel. Ya, Daniel. Terima kasih. Ya. Harun, okey betul. Y sama dengan kosong, punca bahagian atas. Okey, bahagian atas kurang sedikit. Tak betul pun, ya. Punca. Ya. Fx sama dengan kosong ni maksudnya apa kelas? Macam cikgu sebutkan bahawa Fx ni adalah image kita kelas. Iaitu mewakili paksi Y. Maksudnya paksi Y ni ada nilai-nilai dia kelas. Mungkin 9, 7, sebagainya kan. Maksudnya kali ini untuk equation itu sahaja kita tengah bincangkan tentang sepanjang Fx sama dengan kosong yang cikgu merahkan iaitu pada kita punya X axis. Ini paling penting. Maksudnya apa kelas? Maksudnya kalau sebut tentang quadratic equation, persamaan kuadratik, kita belajar dan kita selesaikan semua masalah berkaitan dengan X axis punya properties untuk kuadratik. Ya, maksudnya mungkin yang you cari itu kan kita biasa pakai kalkulator. Cikgu tahu bahawa semua pun pakai kalkulator kebanyakannya. Tekan kalkulator EQN, dapatkan X1, dapatkan X2 dan yang you dapat X1 dengan X2 ni adalah pintasan kepada paksi X. Is Y-intercept, X-intercept. Yang mana X-intercept ini juga sebenarnya adalah merujuk kepada roots of equation. Cikgu ulang balik semula. Merujuk kepada roots of equation. Ya, maksudnya kita ada apa? Okey, so kita ada apa? Kita ada punca-punca persamaan X1 dengan X2. Okey, sebab itu kalau kita belajar dalam quadratic function, okey, untuk equation dia ada, okey, siapa masih ingat lagi? Kita recall balik, kita punya pembeza layan atau bahasa Inggeris kita panggil sebagai discriminant value class, B square minus 4AC. Masihkah kamu ingat untuk kita refresh balik semula, B square minus 4AC ni dia ada 3 case kelas. Apakah case dia kelas? Okey, boleh bantu cikgu kelas? Ada 3 case ni untuk B square minus 4AC. Ada 3 case. Apa case dia? Yang pertama, sekiranya pembeza layan kita ataupun discriminant value, Harun terima kasih. So it's more than 0, equal to 0 and less than 0. Okey, bagaimana ciri-ciri sekiranya pembeza layan kita ini ataupun value of B square minus 4AC kita, ya, kalau more than 0. Kalau more than 0, dia ada 2 punca yang berbeza. Betul? 2 different roots, ya. 2 different roots. Ataupun 2 punca yang berbeza. Kalau equal to 0, maksudnya apa? Maksudnya equal to 0. Okay. Kalau less than 0, okay, just split. Thank you very much. Kalau less than 0, maksudnya tiada punca kelas. No roots, ya. No roots. Tiada punca. No roots. Tiada punca. Okay. Kalau equal to 0, maksudnya dia ada 2 equal roots ataupun dia sebut tentang kita punya one real roots. Sebut benda yang sama lah. Satu punca yang nyata. Nyata yang sama. Ya. Okey. Apa beza tiga-tiga ni kelas? Okey, izinkan cikgu untuk labelkan untuk kes yang pertama ni sebagai A, kes yang kedua ni sebagai B, kes yang ketiga sebagai C. Okey. Alright. Okey. Okey. Right. So, kalau kita punya case A kita, maksudnya dia ada 2 punca yang berbeza. Kalau you cari B kuasa 2 tolak 4 AC, kalau dapat lebih besar daripada sifar, maksudnya mungkin 10 ke 15 ke 0.1 ke 0.2, selagi dia lebih daripada sifar, maksudnya graf you kalau positif, kalau positif, maksudnya dia sentuh kepada 2 titik. Punca-punca you nampak ciri-ciri yang berada pada x-axis ni menyentuh kepada 2 titik. Ini case A. Kalau case B pula, mana equal to 0, you punya graf ini yang berada pada paksi kita cuma hanya ada 1 titik saja. Nampak? Okey. Begitu juga kalau untuk C, kalau no roots, tiada punca, maksudnya tiada yang pintasan kepada paksi X. Maksudnya graf you macam graf tergantung. Nampak? Tak kena paksi just split. Thank you very much. Betul. Itu kena penting. Ya. It's not touch at X axis. Tak sentuh. Sebab itu ini basic yang you kena faham dulu. Cikgu ulang balik semula. Secara ringkas kelas, banyak lagi benda yang you perlu kuasai dalam kitab ini, tetapi secara basic yang cikgu cuba nak sampaikan, apakah beza di antara quadratic equation dengan quadratic function? Quadratic equation hanya mengkaji sepanjang kita punya x axis ataupun paksi x kita. Tetapi kalau untuk kita punya quadratic function, kita akan kaji untuk keseluruhan kelas.
Mungkin kita nak kaji untuk kita nak kaji titik minimum mungkin. Okay, ataupun kita nak kaji, kita nak cari bila mana x is equal to 10, what is our value of y, mungkin begitu. Itu quadratic function untuk keseluruhan kita punya bab ini. Okay, so kelas, baik, cikgu tak nak terus panjang-panjangkan cerita tentang kita punya ringkasan tadi. Kita terus straightforward pergi kepada soalan ini kelas. Baik, kalau you boleh perhatikan di sini kelas, yang pertama dia bagi quadratic function. Masih ingat tadi cikgu kata apa? Kalau quadratic function nampak C, dia begini, is fx. It's not equal to 0, it's equal to fx. Ya? Okay. So, keduanya kelas, dia kata can be expressed, boleh diungkapkan dalam bentuk, kelas, ni bentuk apa ni kelas? Ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa? Bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Terima kasih. Ya, yang sebut tentang completing the square, betul, itu kaedah yang kita nak jadikan dia dalam bentuk itu. Tapi bentuk ini lebih spesifik, kita panggil apa bentuk ini? Bentuk ini kita panggil sebagai bentuk vertex kelas, ya, bentuk vertex. Okey, bentuk vertex. Okey, siapa tadi sebut tentang vertex? Ovia, ya, betul. Sarah Mazi bersama juga, ya. So, bila sebut tentang bentuk vertex kelas, vertex bahasa Inggerisnya vertex, kalau bahasa Melayu pun sama juga vertex. Okey, apa itu vertex kelas? Sebenarnya vertex ni sebenarnya lebih kepada bucu kelas. Vertex ni maksudnya adalah kita punya titik minimum, titik maksimum ni lah. Titik minimum, turning point dan sebagainya. Dan kaedah yang kita nak kena pakai, macam kawan you share tadi, macam Aina, Izzatu Rosli, Sarah Mazi yang tengah PM chatting dekat situ, ya betul, kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan teknik completing the square. Maksudnya kita akan start untuk buat completing the square. Okey, izinkan cikgu untuk menggunakan soalan tersebut untuk kita discuss lebih detail bagaimana kita nak buat, apakah step yang sebenar untuk kita buat completing the square. Okey, bagi para pelajar yang memang dah expert bahagian ni, jadikan dia sebagai ulang kaji juga. Yang mana dah lupa ataupun yang memang tak pernah tahu, jadikan dia sebagai asas untuk you mula buat completing the square bersama dengan cikgu. Pastikan faham tu betul, ya. Okey. Baik, yang pertama sekali kelas, syarat utama dia. Syarat utama untuk mulakan completing the square. Okey, rules number 1 kelas. Rule number 1, you kena make sure, rules number 1, you kena make sure nilai A wajib sama dengan positif 1. Cikgu tekan sekali positif. Kalau ada negatif pun tak mau juga. Mesti wajib positif 1. Maksudnya 2 tak boleh ada kat situ lah kelas. 2 tak boleh ada kat situ. So kalau 2 tak boleh ada kat situ, apakah yang kita perlu buat? Kita kena bahagi dengan 2. Betul? Kita kena bahagi dengan 2. Maksudnya setiap satu ni kena bahagi dengan 2. So 2x kuasa 2 bahagi dengan 2, kita akan dapat x kuasa 2. 3x bahagi dengan 2, you akan dapat 3/2x. Setuju Tambah dengan 1/2. Okey. Atau kelas, okey. Okey, sekejap. Cikgu tunjuk sini dulu. Yang 2 ni, dalam kes ni, you tak boleh hilang tau. Bila you bahagi dengan 2, tak boleh suka-suka hati hilang. Sebab apa? Sebab ada fx kat sini. Kalau cikgu gantikan kosong untuk equation, okey, you boleh hilangkan terus 2 tu. Sebab kosong bahagi 2 akan jadi sama dengan kosong juga. Tetapi dalam kes ni, kalau setiap satu bahagi 2, yang ni pun seakan-akan bahagi 2 juga. Bila itu bahagi 2, maksudnya 2 tu tak hilang lah. Kalau quadratic equation, kalau sini kosong bahagi 2 dapat sama dengan kosong. That's why you boleh terus simply untuk hilangkan. Tetapi kalau quadratic function, bila you nak hilangkan A kita, tak boleh suka-suka hati hilangkan. Sepatutnya bahagi 2 dari situ. Ataupun kebiasaannya kita tak tulis sini. Kita letakkan dia di depan ni kelas. Letakkan di depan ni. Seolah-olah apa tu kelas? Seolah-olah kita tengah buat apa? Kita tengah buat proses untuk pemfaktoran. Perasan tak? Kita buat pemfaktoran ni. Kita faktorkan 2 ni keluar, kita faktorkan 2 ni keluar, kita faktorkan 2 ni keluar. Kalau kita expand dia balik, kita expand dia balik, make sure kita akan dapat dari apa yang kita dah ubah tadi. Macam tu kelas. Okey. Untuk completing the square, okey, you boleh buat macam ni, mulakan dalam kurungan, ataupun you boleh tak libatkan yang kita punya di belakang. Maksud cikgu hanya A dengan B ni saja. Yang belakang ni biarkan positif 1. Lebih mudah begitu. Ya. Cikgu ulang balik semula, lebih mudah begitu untuk kita selesaikan. Okey, tengok kenapa cikgu buat macam tu ya. Okey, so kita mulakan dekat sini kelas. Okey, tengok ya, kita kena tambah apa? So x square plus 3/2x. Okey, yang ni yang penting ni kelas. Kita kena tambahkan satu extra plus b/2 square minus balik apa yang kita tambah tadi b square itu b/2 square
tutup kurungan tambah 1. Jadi yang tambah 1 tu cikgu tak nak pening kepala dalam kurungan tu. Cikgu keluarkan dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Sama juga you akan dapat end up nanti. Okay? Okay, so kelas, apa nilai yang kita nak masuk kat sini tadi cikgu tadi? Kelas, apakah kita punya nilai yang kita nak masuk kat sini kelas? Boleh bantu dengan cikgu? Apa benda yang kita nak masuk dalam benda yang kita perlu wujudkan ni? Okey, perkali bagi C, perkali X. Okey, perkali X. Okey, Aina 3/4. Okey, Aina terus dapat 3/4. Very good Aina. Okey, cuk, jap. Apa cikgu cakap tadi yang 2 keluar bracket? Saya lag. Oh, bukan. Okey, cikgu ulang balik semula ya. Yang 2 ni tak boleh suka-suka hati tak hilang. Kalau macam ni, simple macam ni. Cikgu tengah you Kalau katalah you ada 2x kuasa 2 tolak 4x lah contoh. 4x tambah 8. Bila you nak hilangkan 2 ni, kita memang bahagi 2. Kita bahagi 2. So kita dapat x kuasa 2 tolak dengan 2x tambah dengan 4. Tapi kita dah ubah dah equation ni. Kalau equal to 0, semua pun bahagi 2 okey lah. Tetapi kalau dalam function, you tak boleh suka-suka hati hilang. Kalau fx ada nilai lah 5 bahagi 2 dan sebagainya. So yang bahagi 2 ni, yang ni pun kena bahagi 2. Ataupun dalam kata lain sebenarnya you tengah faktorkan dia keluar. Senang je cerita macam ni kelas. Apa yang you bahagi you tak kat depan ni. Sebab kalau you expand ni balik semula, kalau you expand ni balik semula, you kena dapat original equation kita in terms of fx dekat situ. Hopefully faham lah ya. Alright. Apa nilai yang kita masuk tadi? Aina dah share dengan kita tadi. Kawan kita Aina dah share dengan kita tadi. Iaitu dia masukkan 3/4. Daripada mana Aina dapat 3/4 tadi? Dia gunakan B/2 kelas. Perhatikan betul-betul kelas. B/2 cikgu bukan 3/2 ya. Bukan 3/2. Kalau you ambil B kita, pastikan B yang kita ambil yang B yang ni. Iaitu yang telah dijadikan ini positif 1. Dalam kata mudah kelas, kita akan ambil B yang mana nilai A dia adalah sama dengan 1. Right? Jangan ambil yang ni Maksudnya kita bukan 3/2. Kita akan ambil B kita 3/2 yang telah dijadikan dalam bracket ni. Kemudian kita bahagi lagi dengan 2 macam tu. So kita dapat apa? Kat sini you selesai, you akan dapat 3/4. Maka 3/4 ni yang kita perlu masuk dalam ni kelas. 3/4 perlu masuk dalam ni. Dan 3/4 ni kelas sebenarnya apa? 3/4 ni sebenarnya adalah nilai yang kita wujudkan untuk completekan kita punya vertex form tadi. Now kelas, jom kita terus sambung. Ada soalan terus boleh tanya kelas Right? So 2 cikgu kekalkan dekat sini. Tengok perhatikan betul. So plus 1 tadi kat belakang cikgu tak nak kacau biar dia di luar kurungan. Kalau you nak masuk dalam kurungan tadi, nampak tak tadi awal-awal kalau perasan cikgu kena buat 1/2 di dalam bracket. Tapi cikgu biarkan di luar supaya tak mengganggu proses kita lah, supaya tak payah pening kepala sangat ya. Now cikgu cuma masukkan X tambah 3/4 kuasa 2. Macam mana cikgu boleh dapat benda ni Macam mana cikgu boleh dapat benda ni? Tengok baik-baik ya. Yang ini X ni memang daripada X ni saja, X kuasa 2 tu. Just tulis X je. Lepas tu you pairingkan dengan apa yang you jadikan B/2 tadi. Kalau ada positif 3/2, positif 3/4, positif 3/4 lah. Kalau dalam ni you ada negatif 3/4K, maka kat sini pun jadi negatif 3/4K juga. Faham tak? Apa yang you letakkan yang tadi sebagai B/2 di dalam kita punya kurungan tadi, yang tambah dengan tolak tu, pastikan you kena masuk balik situ sebagai positif. Right, so kita teruskan kelas. Macam dah cantik dah kelas. Okey lah. Yang ni dah jawapan kita. So, sekejap. Ada benda yang tertinggal. Itulah. Banyak sangat bercakap. Yang belakang ni ada lagi kelas. Negatif 3/4 ni you kena kuasa 2, you akan dapat negatif 9/16. So, tambahkan dengan 1. So yang 2 ni kelas kita kena darab masuk dalam, kita kembangkan dalam kurungan. 2x plus 3/4 square minus 9/16 times 2, you got 9/8. Dah pecah dah semua kurungan. Tambahkan dengan 1. So you akan dapat sama dengan, yang ni kita kekalkan di depan ni kelas. So 3/4 square, negative 9/8 plus 1, you got negative 1/8. So this is your final answer. Now kelas. Sekiranya kalau contoh, katakanlah dalam kurungan ni, you still buat plus 1/2 juga tadi kan. So yang ni pun still ada plus 1/2. Ini pun ada plus, nampak?
Bila you kembangkan 2 dengan 1/4 nanti you akan selesai, you akan tetap darab, you akan dapat +1 juga. So basically benda tu sama je. Cuma cikgu galakkan untuk you biarkan dia di luar siap-siap. Supaya proses tu tak nampaklah banyak yang complicated sangat. Ya. So cikgu biarkan macam ni. Is +1 kat sini. +1. Okay. Cikgu biar kat situ. Okay, so saya kadang-kadang confuse bila nak guna kaedah rumus, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay. Untuk soalan kawan kamu, dia tanya, dia kata dia confuse. Kadang-kadang bila kita nak pakai penyempurnaan kuasa 2, bila kita nak pakai rumus. Okay, dengar baik. Okay. Dalam kita punya bab quadratic function, ataupun dalam form 5 belajar quadratic equation juga, ya, you akan ada untuk cari roots of equation. Okay. Cikgu sebut tadi, apa maksud roots of equation? Ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai punca-punca persamaan di kelas. Apakah punca-punca persamaan? Adalah nilai-nilai X yang berada pada paksi X axis. Okay. Roots of equation, how to find your roots of equation. Okay, dalam kata lain, roots of equation ni sebenarnya adalah nilai X lah kelas. X1 dengan X2. Bagaimana kita nak dapatkan nilai X1 dengan X2 ni kelas? Bagaimana kita nak dapatkan nilai X1, X2? Kita ada 3 kaedah yang biasa kita gunakan. Kaedah factorization, kaedah formula ataupun rumus, dan kita punya completing the square. Okey, cuma untuk soalan ni, kita wajib pakai CTF, completing the square, ataupun penyempurnaan kuasa 2. Kenapa Sebab kita nampaklah bahawa bentuk ni hanya boleh kita buat menggunakan CTS. So kaedah rumus memang confirm kita reject. Tetapi kalau nak cari roots of equation, kita biasakan untuk buat pemfaktoran ataupun formula je. CTS ni kalau boleh kita elakkan. Kecuali dalam soalan kalau kata solve the equation to find your roots of equation ke apa kan, solve the equation by using method of completing the square. Baru you akan wajib untuk pakai CTS. Tapi kalau dia tak suruh, better you pakai formula instead of CTS. Sebab complicated sikit kita punya completing the square. Kalau formula terus guna apply the formula dekat situ. Okay. Right, so class, dalam soalan ni tadi, sebenarnya kita dah siap dah ni. Dia minta state the value of A, P dengan Q. So you tengok, kalau kita compare kan, kita punya, cikgu buat comparison sikit ya. So kita punya fx kita equal to A, mana tadi? A in bracket x plus P square plus Q kan? Minus Q plus, minus Q. Okay, tengok bagaimana cikgu nak compare kan kelas. Bila kita compare, pastikan kita tak ada careless mistake untuk kita buat positif negatif. Tengok ya. Di depan ni kelas, okay, cikgu gunakan kita ni. Right, so tengok. Di depan ni, nampak? Apakah nilai A kita? Ambil je sekali dengan tanda dia. So kita akan katakan bahawa nilai A kita is equal to 2. Okay. Ambilkan dan nilaikan untuk P pula kelas. Nampak P dia? Positive P compare to the positive 3/4. So kita akan dapat P is to 3/4. Okay. So 3/4. Nampak kat sini. Kalau ini kalau you compare, Q bukan negative 1/8. Tapi sebabnya kedua-duanya ada negatif dengan negatif, maka you terus ambil kita kalau tanda dia sama, dengan baik-baik cikgu kata, kalau tanda dia sama, sign dia sama, negatif dengan negatif, you cuma ambil Q is equal to 1/8 sahaja. Sebab negatif Q is equal to negative 1/8. Dan you potong-potong you dapat tu. Yang kalau contoh tandanya berbeza. Contoh, yang ni dapat positif. Tapi ni negatif Q. Kalau tandanya berbeza, you akan ambil tanda yang berbeza, negatif. Macam tu. Faham ya? Contoh lain lah. Kata macam ni. Kalau sini tambah, kalau sini tolak. Tandanya berbeza kan? Terus you ambil Q sama dengan negatif 1/8. Tapi kalau kedua-duanya tambah ataupun kedua-duanya tolak, maka you ambil je positif sebagai jawapan kita. Okay? So ingat cara macam tu. Dan kalau cikgu nak elakkan careless mistake tu, biasa cikgu akan tuliskan dalam bentuk comparison. Kalau sini tolak dengan tolak, maka cikgu tulis tolak dengan tolak, so cikgu akan padamkan negatif supaya kita nak elakkan, kita nak minimizekan kita punya careless mistake dalam soalan ni. Okay, so kelas, boleh follow lagi tak ni? Still okay? Adakah still okay? Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Alright, cikgu, thank you. Rumus dan okay, so cikgu dah jawab soalan kamu. Hafiz Din, saudagar kita punya, saudagar minyak kita. Sarah Mazi, faham alhamdulillah. Okay, very good, faham. Yang lain ni macam mana? Okey kan semua? Senyap ni? Boleh cikgu teruskan?
Okey, baru nampak semangat sikit. Okey, Izamil pun ada, Nurin Sofia, hai. Izamil, Nurin Sofia, Mirul, Aina. Geng yang cikgu kenal ni. Cikgu ulang yang tadi, positif, negatif kurang faham. Okey, boleh cikgu boleh ulang. Okey. Macam ni kelas, kita nak buat comparison. Contoh-contoh je, contoh. Katakanlah kita nak compare, katalah cikgu ada 3x square tolak dengan 7px minus dengan 10q is equal to 0. Equal to fx lah. Let's say equal to fx. Okay, cikgu nak tunjukkan konsep apa yang cikgu tengah bincangkan tadi ya, berkaitan comparison. Okay, dan kalau kita ada fx pula, the real kita punya fx is equal to, let's say, is 2k x square. Okay, let's say cikgu play with the unknown kat sini ya. So sini ada negatif, sini ada negatif. No. Sini biar positif, sini biar negatif. Okay. Cikgu cuba createkan satu quadratic function kat sini supaya kita lebih faham kat sini ya. Okay, macam ni. 2kx square. So plus 2 jadikan complicated saja, cikgu bagi complicated sikit lah 2 over kx plus kita punya plus 3 je lah, contoh macam tu. Okey, tengok baik ya, tengok baik. Cikgu cuba bantu kawan you dan juga yang lain-lain untuk fahamkan bentuk comparison kita. Cikgu saja bagi nampak dia sebagai complicated sedikit. Sebenarnya benda ni tak payah complicated pun untuk fahamkan konsep, tapi saja nak uji kita punya otak petang-petang ni sikit bagi cikgu cergas sikit. So now, kedua-dua equation quadratic function ni, kedua-dua function ini ada function yang sama kelas. Okey, kita katakan adalah function yang sama ya, function yang sama. Bila kata function yang sama, maksudnya dia punya nilai-nilai untuk kita punya coefficient of each x square x dengan without x and ni ataupun kita punya constant mesti nilai yang sama, betul? Baik. Jadi kat situ cikgu start untuk compare. Oh, perkali kita punya x square ataupun coefficient of x square yang di depan ni nampak sama dengan apa? Kita akan compare kan. Oh, okay. So kita akan ada negative 3 untuk yang atas. Equation yang bawah kita ada equal to 2k. Okay. So nilai k kita akan jadi sama dengan negative 3 over 2. So tulis sebalik-balik. So equal to negative 3 over 2. Okay. Apa yang cikgu cuba tekankan tadi, untuk elakkan careless mistake, kita tulis bersama-sama dia punya sign dia, tanda dia sekali. Okay. Tanda dia sekali. Okay. So kalau positif dengan negatif, ambil je. Negatif 3 dekat x square tu, 2k, you tulis tu. Baru kita selesaikan. Kita nak elakkan careless mistake. Okay. Untuk kita punya nilai x pula kelas, tengok ya. Ya, perkali untuk x ataupun coefficient of x, dekat depan ni nampak, the whole is negative 7 over p. So cikgu buat negative 7p. Equal, the whole is one, we buat what? So 2, positive 2 over k. Which is, whereas KU adalah, KU tadi kita dah dapat, tu cikgu bagi pecahan dalam pecahan ni. Negative 3 over 2. Dia nampak tak apa yang cikgu buat? Okay. Untuk soalan ni, dia banyak cara yang you boleh buat lah. Tapi salah satu cara you boleh naikkan ke atas, bawakan semua ni naik ke atas, darab dengan negatif 7. Ataupun you selesaikan sebelah sana dulu. Kalau cikgu selesaikan sebelah sana, nampak cikgu dapat macam mana tau? Cikgu dapat negative 4 over 3. Okay, berhati-hati pakai kalkulator ya. Bila pakai kalkulator, make sure yang ni yang dalam kurungan okay. Alright, so negative 4 over 3. Negatif dengan negatif, kita akan potong-potong negatif dengan negatif. So 7 bawa ke sebelah sana, so kita jadi bahagi. So kita dapat P is equal to 4 bahagi 3, dia partnerkan dengan 7 tau. Bukan dia bahagikan 7, so kita 21 dekat sini. Nampak tak kelas? Cikgu cuba nak elakkan careless mistake. So point yang paling penting sebenarnya cikgu nak tunjukkan careless mistake untuk sign dia, tetapi sahaja bagi kita punya fraction. Okay, now untuk kita punya C kelas, nampak? Kita ambil macam ni. Untuk yang akhir sekali tu, kita nak cari nilai Q. So bagaimana nak cari nilai Q? Cikgu akan ambil the whole negative 10Q dengan the whole negative 3. Nampak tak? Cikgu comparekan the whole negative 10Q dengan the whole negative 3. So baru kita nampak negatif dengan negatif kita boleh potong ni kelas. So kita tinggal Q is to 3 over 10. Okay. Apa yang cikgu cuba nak tekankan adalah kita nak minimizekan kita punya careless mistake. Ya, sebab kadang-kadang pelajar tengok ni kan. Contoh 3 dengan ni kan. So nampak kalau katalah sini Q saja, dia kata Q sama dengan negatif 3. Ini yang cikgu nak elakkan benda ni. Okay. So hopefully membantu kawan yang lain. Alright, jom kita move kepada soalan yang lain kelas. Okay. Baik, sekejap bagi cikgu pandang. Right. Okay.
Okey, kita pilih kepada soalan nombor 2 kelas. Okey, salah satu benda yang penting dalam kita punya quadratic function adalah quadratic inequalities kelas. Kita panggil dia sebagai quadratic inequalities. Okey, quadratic inequalities. Okey. Apa itu quadratic inequalities? Okey, tadi kita ada sebut tentang kita punya quadratic equation, quadratic function dan seterusnya kita ada quadratic inequalities. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai apa? Ketaksamaan kuadratik ya kelas. Ketaksamaan kuadratik. Bahasa Melayu kita panggil sebagai ketaksamaan kuadratik. Okey. Baik. Dalam ketaksamaan kuadratik ni kelas, okey, ketaksamaan itu dia complete package, dia datang dengan apa kelas? Apa simbol ketaksamaan kita? Bukan persamaan tau, ketaksamaan. Kita ada simbol-simbol yang biasa kita gunakan, lebih besar atau sama dengan, kurang ataupun kurang sama dengan. Okey. So di dalam kita punya bab ini, antara perkataan yang you akan selalu dengar untuk kaitkan dengan ketaksamaan ini adalah kita punya julat. Cikgu ulang balik semula, dia sebut tentang julat. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai range. Okey, ini keyword yang biasa you dengar dan you akan start terfikir, kalau range ni, julat ni, maksudnya range dia ada kaitan dengan inequalities. Dia mesti complete package-nya datang dengan simbol-simbol yang kita bina tadi. Okey? Apa maksud range kelas? Maksud range ni adalah satu bentuk yang tak ada jawapan yang confirm kita punya integer ataupun mana-mana nombor. Macam ni, maksud cikgu macam ni. Kalau katakanlah X, macam ni macam ni. Kalau katalah cikgu ambil X. X adalah umur okey. Tak apa. Kita buat macam ni. X adalah markah ADMATS, cikgu ambil suatu nama kat sini, Nur Zahira dia, Nur Zahira. Contoh ya, Nur Zahira. Okey, berapa yang markah ADMATS Nur Zahira Nak tanya ni mesti dia tak banyak bagi tahu ni. Okey, tak apa, cikgu ambil contoh. Markah ADMATS Nur Zahira adalah 94%. Wow, A+ ni kelas, A+, kalau boleh plus lagi ni, amin ya. Okey. Ini maksudnya kita punya persamaan. Maksudnya X ni mewakili kita punya markah Nur Zahira yang tepat, iaitu 94%. Ini persamaan. Maksudnya cikgu katakan X sama dengan 94. Tapi kalau cikgu kata kita punya X pula, Y pula adalah mewakili kita punya range ataupun julat untuk markah pelajar lelaki. Contoh. Markah range untuk markah kita punya ADMATS, markah ADMATS untuk pelajar lelaki. Maksudnya kita akan tengok siapa yang paling rendah, siapa yang paling tinggi. Contohnya paling rendah katakanlah 45%, paling tinggi katakanlah 90%. Zahira lah menang ya. Okey, maksudnya cikgu akan letakkan suatu range markah pelajar lelaki di antara 45 hingga kita punya markah 90. Yang ni range. Maksudnya apa? Maksudnya range itu bukannya jawapan tu confirm 45, bukan 90, tetapi dia ada series of number. Mungkin 46, mungkin 47, mungkin 48, mungkin 89, mungkin 60, mungkin 70, mungkin 75 dan sebagainya. Ini range. Dan bila sebut tentang range, dia complete package, dia datang dengan kita punya simbol ketaksamaan. Nampak tak? Bila sebut tentang range, dia datang dengan kita punya simbol ketaksamaan. Dan bila sebut tentang markah yang tepat kepada Nur Zahirah tadi, dia merujuk kepada markah Nur Zahirah X adalah sama dengan 94. Faham ya? So, apa yang cikgu cuba nak sampaikan, kalau dengar perkataan range, inequalities. Range inequalities. Range inequalities. Range inequalities. Ya? Okey, jom kita jawab soalan tadi. Right. Okay, so find the range of value of X for X square. Baik. Kita ada cikgu salin dulu. For X square more than 2X plus 6. Okay. Pindahkan sebelah kiri semua kelas pindahkan sebelah kiri. Ni quadratic inequalities ni dia mesti bermain dengan kita punya ni lah yang equal to 0 ataupun mesti ada berkaitan dengan sama dengan kosong ya. So kita pindahkan semua sebelah kiri. So minus 2x minus 6 more than 0. Macam boleh factorizekan 2 ni keluar kelas. Boleh factorizekan, cikgu factorizekan 2 ni keluar ataupun bahagi 2x square. Bahagi 2 negative x. Bahagi 2 dapat negative 3. Better untuk kita simplify dulu, kita simplify lah kita punya quadratic function yang kita ada. Quadratic expression yang kita ada. So 2 tu tak hilang lah, cikgu letak keluar. 2 ni nak hilangkan terus pun boleh kali ni kelas. Nampak ya?
2 ni boleh hilang. 2 ni cikgu tak tulis pun tak apa. Agak-agak kenapa Sebab, tengok ni, tengok perhatikan betul-betul. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Ha, kosong bahagi 2 kan kosong juga. Ha, okay. Jadi mana kata 2 tu boleh terus hilang dekat situ. Okay, 2 tu boleh terus hilang. Ha, okay. Lepas tu, kita start untuk buat kita punya factorization. Kelas, gunakan kalkulator kelas untuk dapatkan factorization you. So, kita akan dapat X dengan kita punya X, 2X dengan X. 3 dengan 1 lah, sini mesti 3, sini mesti 1. Okay, pagi tadi cikgu ada ajar, kalau siapa yang kelas form 4 tadi pagi, cikgu ada ajar untuk gunakan factorization yang kita punya cross multiply tu. Ataupun biasa kita gunakan kalkulator. So, nak dapatkan negatif X, mesti sini negatif, sini mesti positif. Simbol kita macam tu lagi. So, cikgu dapat kita punya nilai X daripada kalkulator tadi, 2X minus 3 equal to 0. So, your X should be 3 over 2. And the one you have X plus 1 equal to 0. Your X should be negative 1. Okay. Okay. Yang penting kelas, okay. Tengok baik Kalau quadratic inequalities, you start untuk kena sketch kelas. Kena sketch. Graf kita kelas. Tengok sebelum you buat factorization tadi. 2x square minus x minus 3. Is a positive graph ke negative graph? Is positive ke negative graph? Kalau 2x square minus x minus 3. Positif ataupun negatif? Okay. Betul. Is a positive graph. Kalau positive graph dia senyum ke masam? Senyum ke masam? Parabolik upward ke parabolik downward? Okay, senyum. Okay, untuk quadratic inequalities, kita hanya fokus kepada paksi X sahaja tau. Senyum, paksi X saja. Dia sentuh kepada 2 poin macam tu. Paksi Y tak perlu buat. Okay. So, kita masukkan nilai kita antara negatif 1 dengan kita punya 3/2. Negatif 1 dululah. So, sini negatif 1. Sini kita punya 3/2. Okay, 3/2. Okay, tengok. Kemudian kita nak loretkan. Okay, kita punya x-axis tu jadi perantaraan kita. Nak tengok x-axis ni, nak tengok atas ataupun bawah, kita bergantung kepada tanda ni. Tanda tu kelas, tanda yang lebih besar kan? Lebih besar. Kalau lebih besar di atas. So bila lebih besar, ingat lebih besar di atas. Dan bila you nak loretkan di atas, nampak tak kaki dia terbuka? Bila terbuka, betul Amira Farisha loret luar dan atas paksi X. Terbaik sekali. Kita akan loretkan bahagian atas sebab tanda dia lebih besar dan kebetulan sebab dia bukan tertutup di kaki dia ada 2 kaki. Jadi nampaknya ada 2 kaki macam ni terbuka, you kena loretkan di bahagian luar. Dan bila loret bahagian luar, kita punya jawapan pun luar-luar lah, nampak? Loretkan kita asing. Bila loretkan asing, jawapan kita pun mesti jawapan yang asing. Maksudnya X dia mesti less than negative 1. Okay, negative 1. More than 3/2. So you letak or kat sini ataupun atau. Okay. Jadi kat sini kita dapat idea kelas. Okay, kita tengok tanda kita semua lebih besar saja, dia tak ada sama dengan. Tengok sebab tu cikgu letakkan lebih besar saja. Kalau sini ada sama dengan, sini ada sama dengan, sini mesti ada sama dengan juga. Just follow saja dekat situ. Ini step dia kelas. Okay. Ini step dia. Okay. Kalau contohnya, sebab ini quadratic inequalities kelas ya. Kalau quadratic, kalau kita punya linear inequalities tak masalah. Kalau contohnya linear inequalities, ini senang. Kalau linear inequalities, perkataan inequalities mesti ada range. Maksudnya linear 2x minus 3 more than 0. Yang ni tak perlu lukis. So maksudnya you pindahkan 2x more than 3, x more than 3/2. Ini simple je. Tapi kalau sebut tentang quadratic kelas, cikgu tekankan quadratic. Quadratic inequalities, nampak ada quadratic. Kalau ada quadratic inequalities, you wajib untuk selesaikan cara loretkan ni. Wajib ya. Okay, ada lagi satu teknik yang kita gunakan, number line system dan sebagainya. Cikgu untuk fokus soalan ni, kita hanya fokuskan kepada kaedah loretkan kat sini. So maksudnya vertex form kalau guna CTS special sikit lah. Okay, vertex form yang mana tu? Maksud you bahagian mana? Yang bahagian kita nak buat completing the square, sebab yang ni tak ada completing the square. Tapi kalau cikgu cuba nak fahamkan soalan ni. So maksudnya vertex form kalau guna CTS special sikit special macam mana tu? Macam mana tu? Masa yang okey, cikgu faham. Okey, betul. Sekarang cikgu faham. Yang 2 tu. Okey. Cikgu dah faham dah sekarang. Contoh dia kata macam ni. Kalau 2x square tolak dengan x tolak dengan 3 sama dengan kosong ataupun lebih besar sama dengan kosong, samalah ya. Mana-mana je lah ya. Okey.
Kalau yang ini dengan fx sama dengan 2x tolak x tolak dengan 3. Expression dia sama. Tetapi sebabkan dua ni. Kalau ada equation sama dengan kosong, you boleh terus simply untuk you divide with 2. Okay. So hilanglah kita punya tu. Faham tak Ustaz Cikgu? So terus jadikan dia sebagai x kuasa 2 tolak 1 per 2x tolak 3 per 2 sama dengan kosong bagi 2 kosong juga. Tapi kalau ada fx untuk kita punya completing the square yang ada yang ni tau. Tapi kalau computing the square nak cari roots of equation equal to 0, tak ada masalah. Yang penting you tengok equal to what? Equal to fx ke? Ataupun equal to 0. Kalau equal to fx maksudnya you tak boleh simply untuk you hilangkan 2. So you akan jadi macam ni juga. Okay, tetapi 2 you tak hilang ada kat luar ni. Sebab apa? Sebab fx ni pun dia nak bahagi 2 juga. Sebab fx ni kalau setiap satu terms ni bahagi dengan 2, takkan nak tulis fx per 2 kan? Pelik kan? Sebab tu kita akan naikkan balik 2 ni darab keseluruhan kat sini balik. Ataupun kita boleh kata seolah-olah macam kita factorizekan 2 ni keluar. Kalau kita darab balik masuk dalam, kita akan dapat equation kita yang atas. Okey, menjawab soalan kawan kita yang PM cikgu ni, kata kalau untuk CTS special sikit tak dua, bergantung CTS yang mana. Kalau CTS untuk quadratic function, yes. Kalau untuk vertex, yes. You memang kena dapatkan kita punya 2 tu tak boleh hilang. Ya. Okey kelas, kita teruskanlah kelasnya. Apa cikgu nak buat tadi? Okey. Kita nak bincang tentang quadratic inequalities lagi. Tengok baik. Cikgu nak masing-masing try soalan cikgu ni. Kita nak buat quadratic inequalities, ada 2 soalan cikgu nak cuba buat. Okey, kita buat ni lah ya. So let's say kita ambil tak apa cikgu create sendiri. Sekejap ya. Okey. Ada kertas dan pen kan? Okey, cuba soalan cikgu ni ya. Okey, dan bagi jawapan dengan cikgu ya. Okey, yang kedua yang ni kelas. Okey, cikgu ada 2 kita punya quadratic dekat situ. Quadratic inequalities. Soalan 1 dengan soalan 2. Okey, cikgu nak masing-masing cuba ambil kertas, ambil pen, cuba dengan quadratic inequalities yang ada dekat situ. Dan boleh share jawapan yang you dapat dengan grup kita di bahagian chatting ya. Okey. Untuk yang pertama kelas, macam mana untuk yang pertama ni kelas? Nombor 1 tu tak ada negatif ke cikgu? Nombor 1 tu ada negatif x square, ada. Amalia, ada. Negatif x square. Saja cikgu letak negatif dekat situ. Kejap. Dapat perpuluhan Boleh juga perpuluhan sebenarnya tapi boleh perpuluhan juga. Okey, tak apa. Kalau perpuluhan banyak sangat tak apa. You just ambil nombor perpuluhan, you just gundakan je, tak apa. Cikgu tak nak tukar soalan Soalan nombor 1 cikgu kekalkan dengan perpuluhan Cikgu kekal dengan perpuluhan. Boleh jadi untuk perpuluhan ya. Okey, so kita bincang kelas. Okey, bila you selesaikan kelas, okey let's say lah kita selesaikan terus.
Okey, checkpoint yang cikgu nak tunjukkan bahawa bila ada negatif graf kelas. Ni negatif ni kelas. Cikgu biasakan untuk positifkan graf kita. Okey, maksudnya keseluruhan graf kita akan positifkan dia. So kita jadi apa? X kuasa 2 tolak 7x tolak dengan 10. Tanda pun akan berubah jadi kurang atau 9 sifar. Ini yang penting lah. Sebaiknya untuk kita punya quadratic inequalities, sebaiknya untuk kita hilangkan kita punya negatif berada pada A. Sebab kita nak positifkan graf kita semua. Kalau boleh kita positifkan semua. Ya. Dan bila kita start pakai kalkulator, kita akan dapat jawapan yang masih sama juga. Perpuluhan ni, you dapat perpuluhan. Yang pertama, okey, tunjukkan kita dapat X kita negatif 1.22. Saya ambil point tu lah ya. Yang kedua, you akan dapat kita punya 8.22 juga. Okey. Okey, start untuk lukis. Kalau cikgu dah tukar graf kita kepada senyum kelas. Bila tukar graf kepada senyum, okey, asalnya grafnya sedih, masam. Okey, tapi cikgu nak tukarkan graf kepada senyum. Tanda pun berubah. Bila berubah, maka graf kita dah jadi senyum sekarang. Ada point dia, sini berapa? Negatif 1.22. Sini berapa? 8.22. Okey. Kita nak lorek di atas ke di bawah kelas? Di manakah bahagian lorekan kita? Adakah di atas ataupun di bawah? Kita akan perhatikan di mana? Kita akan perhatikan kepada tanda. Ya, Omega. Ni tengok ni. Kita dah menjadikan dia positif. Graf cikgu lah graf positif. Okey, kita akan lukiskan di bawah. Maksudnya kita akan lukiskan di bawah graf X ni kelas. Di bawah. Dan graf X di bawah ni nampak tak? Kali ni tertutup. Nampak tertutup. Bila tertutup, you akan lorekkan yang di dalam kelas. Boleh faham tak? Ya, kita akan lorekkan yang di dalam. Maka tengok, di dalam lorekan kita yang telah digabungkan. Bila gabungan kita punya lorekan kita telah digabungkan, maksudnya jawapan you pun kena gabung kelas. Begitu. Gitu. Dan jawapan sini ada negatif 1.22, sini akan jadi 8.22. Ini jawapan akhir kita kelas. Ini jawapan akhir kita. Okey, cikgu, kalau saya ada jawapan tu. Cikgu, kalau katalah saya nak kekalkan graf masam, boleh tak? Boleh juga. Okey, cuba you cari guna kalkulator. Bila you ambil graf masam you akan dapat apa tau? Cikgu tunjukkan ya. Nilai X you masih dapat nilai X yang sama, negatif 1.22. Nilai X kita adalah kita punya, kalau you kekalkan negatif 8.22. Right? Baik, kalau macam ni kelas, okey, cikgu lukis graf dia ya. Okey, graf dia adalah graf tak boleh ke buat graf masam? Okey, cikgu nak tunjuk ni, cikgu nak tunjukkan. Boleh buat graf masam. Nanti cikgu bagi tahulah kenapa cikgu suka buat graf senyum ya. Okey. Kalau kita kekalkan graf masam okey, kita nak buat kekalkan graf masam di atas ni. Okey, kalau you kata cikgu saya tak nak tukar kepada graf senyum lah, saya nak kekalkan apa soalan tu tanya tu. Saya nak kekalkan negatif X square tu. Okey, tak apa, teruskan. Okey, graf ni graf apa? Graf senyum ataupun masam, parabolik upward ataupun downward bergantung kepada nilai X square. Coefficient of X square. Negatif masam. So, graf you kena lukis secara masam. Betul? Secara masam. Okey. Maka, you tengok dekat sini. Okey, sini masih sama negatif 1.22. Sini masih you akan dapat 8.22. Okey. Tapi you nak lorek di bahagian atas ke di bahagian bawah? Kalau you kekalkan masam, you tengok tanda dia ni. Ya, harapnya semua dah tak ada masalah dengan tanda ni. Tanda ni lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Bila lebih besar, maksudnya apa? Lebih besar tu di atas ke di bawah? Lorekkan you mesti di atas sebab tanda dia adalah tanda lebih besar di atas. Bila di atas you tengok di atas kali ni tertutup, nampak tak tertutup? Nampak dia macam tertutup ni bahagian ni. Bila tertutup maksudnya you kena lorek dalam keluar, you kena lorek di bahagian dalam. Bila lorek dalam, you punya tanda you punya jawapan mesti gabung sebab lorekan you gabung. So kita akan buat macam tu. Kita 8.22 dengan negatif 1.22. Maka jawapan yang you akan dapat adalah tetap dapat jawapan yang sama kalau cikgu dah positifkan graf kita tadi. Ya, maka graf kita sebut cuma bentuk graf dia je lah kita dah jadi masamkan dia atau senyumkan dia. Ya, tetapi end up kalau you dapat jawapan akhir dia masih dapat jawapan yang sama dengan kita punya kedua jawapan kita. Okey. Kawan yang tanya je, cikgu simbol
Aha, kurang sama dengan lebih sama dengan sama dengan kurang, ada beza ke? Okey. Soalan yang baik tu. Cikgu, dia kena lorek kat bawah sebab kurang betul. Kat simbol dia ni. Tengok ya. Okey, cikgu jawabkan dulu soalan kawan ni dulu Okey, boleh cikgu padam ni dulu Okey, cikgu harap yang ni kita punya explanation tadi, cikgu padamkan dulu. Okey. Yang pertama kelas, macam cikgu kata, kita punya graf kita untuk quadratic inequalities cikgu fokus kepada quadratic inequalities. Okey, cikgu akan jawab kedua-dua soalan. Okey. Quadratic inequalities ni, okey. Okey, yang pertama you akan tengok you kena cari roots lah. Okey, cikgu bagi tahu step dia dulu. Yang pertama you kena find the roots of equation dulu. Apakah roots yang pintas? Yang kedua, you kena tengok graf dia, bentuk shape graf. Shape graf ni maksudnya graf senyum ataupun graf masam. Kalau cikgu selalu senyumkan graf kita. Maksudnya kalau graf senyum macam nilah. Kalau graf masam macam nilah. Okey? Pak CY tak perlu buat. Okey. Jawab soalan kawan you Cikgu skip pada soalan ini dulu. Dia kata apa? Okey. Kalau lorek atas atau bawah ni bergantung kepada tanda kita kelas. Lorek kita. Lorek tengok kepada tanda lebih besar atas. Kalau kurang bawah. Okey. Bawah atau atas pun tengok juga. Okey. Bawah atas ataupun bawah pun tengok juga. Okey, tengok ya. Kalau cikgu gunakan warna yang berbeza-beza, tengok ya. Kalau cikgu nak lorekkan lebih besar tanda lebih besar ni. Lebih besar di dalam graf ni di atas ke di bawah? Kalau graf ni di atas. Mesti di atas. Perhatikan beza graf senyum ataupun graf masam. Kalau tanda, cikgu ulang balik semula. Kalau tanda ini maksudnya tanda lebih besar. Tanda lebih besar maksudnya lorekan kamu di atas. Bila lorekan you di atas, you tengok dekat baik-baik kat sini. Di atas ni kaki dia terbuka kelas. Nampak tak? Ada kaki dia asing. Macam ni lah kelas. Okey. Macam cikgu ajar you. Yang ni you anggap macam orang lah ya. You anggap macam haiwan. Nampak? Ni anggap. Ni kaki saya. Jangan kacau saya. Okey, ini kepala saya. Kepala saya tertutup. Faham? Okey. Hey, kenapa kamu terbalikkan kepala saya? Kaki saya tetap di atas. Okey. Faham tak? Kaki dia asing. Bila kaki dia asing, kamu kena lorekkan secara berasingan. Sebab kamu nak lorek bahagian atas badan dia. Kepala tak nak. Kepala dengan kaki. Kata dah ada kepala dengan kaki je. Kamu nak lorekkan di atas ni, nampak? Atas dia adalah bahagian kaki dia. Bila kaki, nampak tak? Dia ada kaki yang berbeza. Kalau kaki yang berbeza, kamu wajib untuk lorek di bahagian luar. Bagaimana pula kalau, kaki saya di bawah. Tapi kamu nak lorek di bahagian atas, kamu nak lorek di bahagian kepala saya. Kepala saya penuh muka saya. Ini bahagian muka saya tertutup. Kamu akan lorekkan di bahagian muka dia penuh. Faham ya? Kalau muka, lorekkan muka penuh. Kalau kaki, lorekkan di luar kaki dia. Di luar kaki dia. Faham ya? Okey. Maka apa beza dia? Kalau jawapan kamu, tengok baik-baik perhatikan betul-betul. Ini untuk cikgu discuss tentang lebih besar Ini graf lebih besar. Ataupun bukan lebih besar, di atas Yang ini jawapan kamu mesti asing. Kenapa asing? Sebab jawapan dia lorekkan kamu lorekkan asing. Okey. So maka dia jadi X kurang daripada something lah. Katalah ini A, katalah ini B. Maka X kurang daripada A atau X lebih besar daripada B. Sebab dia ke kanan, kiri dengan kanan. Perhatikan kelas, tanda dia ni memang tak, nampak tak? Bucu dia macam tu. Macam tu. Hey, ke sini. Ke kiri dengan ke kanan. Yang ni bucu dia ke kiri, ini bucu dia ke kanan. Maka bucu dia nampak? Bucu dia pun ke sana, bucu dia pun ke sini juga. Nampak? Okay. Yang untuk bahagian kepala di atas, kaki di bawah, kita nak lorek ke atas. Atas nak lorek kepala dia. Bila nak lorekkan kepala dia penuh, maka kamu nampak tak? Kepala dia gabung. Lorekkan kamu gabung. Maksudnya, kamu akan gabungkan tanda dia semua sebelah sini dan kamu letakkan A dengan B kamu di situ. Begitu. Boleh ya? Okey. Seterusnya kelas. Okey, cikgu menggunakan graf yang sama tetapi lorekkan kita nak pergi kepada lorekkan yang bawah. Okey. Okey, yang ni lorekkan kita macam ni kelas. Okey, alright. So, kita punya haiwan tadi tu juga. Satu senyum, satu masam. Mata dia masih di atas. Tak naklah tak senyum pun. Jela lidah sikit. Okey, right. Macam pelik pula haiwan tu. Tak apalah, lantak dia lah. Okey, so mata kat sini. Hidung dia tak ada. Patutlah. Hidung dia. Okey. Lepas tu kita ada orang dia. Okey, perhatikan kelas. Perhatikan baik-baik.
Kalau sekarang ini cikgu nak labelkan dia sebagai kurang. Ini simbol kurang Kurang. Baik. Kurang di atas ke di bawah? Kurang di bawah ni kelas. Simbol dia kurang di bawah. Okey, di bawah. Dan perhatikan, kalau graf senyum tadi, di bawah ni adalah mewakili kaki dia. Asing. Jawapan kamu pun seperti tadi, X dengan X mesti diasingkan, dipisahkan oleh O atau, dan tanda dia mesti kurang sini, lebih besar sana. Masukkanlah nilai A dengan B kita. Kalau yang ini pula di bawah kelas, nampak tak kepala kita? Kepala kita di bawah, maka kepala kita di bawah, lorekan penuh di kepala, maka dia gabungkan jawapan kita, X di tengah-tengah, lebih besar kurang, sini letakkan A, sini letakkan B. Okey, cikgu nanti letakkan kat platform tau, nak uji ulang kaji. Platform mana tu? Ada software, ada platform punya tu kan. Tapi itulah platform cikgu tak pakai kalau tak salah. Cikgu pernah dengar pasal platform tu. Nanti kita ni. Cikgu nak letakkan di YouTube cikgu, insya-Allah. Nanti cikgu akan share. Tapi itulah sebab panjang video kita 1.5 jam, kita nak download, kita nak upload balik yang panjang. Cikgu akan cuba buat juga, insya-Allah ya. Okey, kita teruskan lagi. Tadi ada kawan kita tanya tadi, cikgu ada beza tak mana tadi Cikgu, kenapa kalau lorek kat bawah jawapan last dia tak boleh gabung? Okey, gabung ataupun tak gabung bergantung kepada, bukan bergantung pada atas tu bawah kelas. Gabung atau tak gabung, kamu tengok lorekan kamu, nampak? Ini asing. Ini asing. Kamu punya jawapan pun asing. Faham? Okey? Yang ini walaupun di atas, kedua-dua di atas, tapi di atasnya adalah kepalanya penuh, gabung. Jawapan kita pun nampak, perhatikan, gabung. Okey? Tapi yang di bahagian bawah ni, okey, kita nak lorek bawah. Bila lorek bawah, nampak? Tetap ada asing juga. Jawapan kita pun kena asing juga. Tapi kalau lorek di bawah, gabung, jawapan kita kena gabung. Maksudnya, dia memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kamu kena tengok di atas ke di bawah. Kalau di atas, nak gabung ke nak asing? Kalau asing, jawapan pun asing. Kalau di bawah, tengok gabung. Jawapan pun gabung juga. Cikgu, saya okey. Alright. InsyaAllah. Alright. Okey, tadi ada lagi satu bentuk diamond. Cikgu, saya tak faham beza simbol. Okey, Jaspreet dia cikgu bantu ngayu. Tadi ada tanya pasal, ada seorang ni. Nick Nurul Najwa. Cikgu, kalau lorek kat bawah, jawapan last dia tak gabung, tak boleh tulis gabung. Okey, ni tadi cikgu dah explain ni Elina, cikgu kena lorek kat bawah sebab yang betul. Cikgu, ni Jaspreet ni. Cikgu, simbol yang ni sama tak? Okey. Cikgu nak jawab soalan you. Okey, macam ni kelas. Cikgu bagi you ada dua perbezaan kelas. Yang ini lebih besar daripada 5. Ini lebih besar atau sama dengan 5. Apa beza dia? Okey. Sebelum kamu pergi kepada advance yang cikgu nak bincangkan ni, kamu faham dulu kelas Siapa besar, siapa kecil. Beza besar ataupun kecil bergantung kepada nilai X. Tengok ya. Kalau cikgu letak X kat sini, nampak tak mulut dia besar ni? Maksudnya X lebih besar daripada 5. Faham ya? Kalau cikgu letakkan X ni, tengok ya. Ni kecil ni, muncul ni kecil. Ini lebih besar. So X kecil daripada 5. X lebih kecil daripada 5. Okey, now. Persoalan yang kita kena jawab, soalan kawan you tanya dengan cikgu tadi, seterusnya adalah bahagian sini kelas. Okey. Apa beza X lebih besar daripada 5 ataupun X lebih besar atau sama dengan 5? Maksudnya apa? Apa beza dia kelas? Beza dia, kalau lebih besar daripada 5, maksudnya apakah nilai-nilai kemungkinan lebih besar daripada 5? Apakah nilai-nilai kemungkinan? 5 tak termasuk. Yang ini hanya ada 6 dan ke atas. 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya sampai ke infinity. Ya. Tapi kalau yang bawah, X lebih besar daripada 5 atau X lebih besar atau sama dengan 5. Betul Saidah, tepat sekali. Termasuk dengan 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Begitulah kita punya dalam quadratic inequalities. Okey, andai kata cikgu ada graf senyum dan cikgu ada 4 dengan katakanlah 6 contoh ya. Tak apa, kita ambil nombor besar sikit. Kita ambil 7. Okey. Kalau cikgu buat macam ni, apakah kemungkinan? Okey, tengok ya, lorekan cikgu di atas asing. Bila atas asing cikgu buat macam ni, X kurang daripada 4 atau okey, X lebih besar daripada 7. Range kelas, julat bukan macam markah Nur Zahira tadi cikgu katakan. Markah Nur Zahira kata apa? Ini bukan markah, yang ni adalah julat. Julat, apakah julat kita? X kurang daripada 4. Okey, apakah nilai-nilai X kurang daripada
Jawapan dia apa? 3, lagi apa? Kurang dari 4 kelas. 3, 2, 1, kosong, -1, -2, -3, -4. Sampai tak berhenti tau kelas, sampai infinity. Sampai infinity. Sampai infinity. Kurang dia semua sekali. Okay. Kalau yang ini pula kelas, kalau yang ini pula, X lebih besar daripada, ni X kurang daripada 4. Yang kedua adalah X lebih besar daripada 7. Maksudnya apa? Maksudnya 8, 9, 10, 11, 12 sampai infinity kelas, sampai infinity. Maksudnya range yang mematuhi X kita, okey, cikgu nak dalam you tanya macam ni kelas Cikgu teruskan dengan kita punya lagi detail lagi kelas. Kita masuk deep lagi, Apa maksud yang kita punya di atas tu, yang lorekan ni nampak tak? Lorekan dia ni makin lama makin membesar, tak berhenti kelas. Makin besar. Ini cikgu boleh katakan macam ni tau kelas. Katalah ini 4, ini adalah 8 sebagai root kita, roots of equation. Okey, 7 tadi, 7 ya. Maksudnya kita tengah mengkaji untuk graf positif fx. Maksudnya kalau cikgu ada satu equation is equal to 1. Okay, tak apa cikgu ambil sekejap 4 darab 7 So x square graf senyum ni, graf senyum x square plus dapat dulu dapat 7 plus 28 plus 28 sini mesti dapat dulu ni positif ni. Positif 11 Alamak blank pula tiba. Sekejap cikgu try sekejap. Salah. Kita mesti dapatkan sini sebagai negatif. Kita senang buat macam inilah, x tolak 4, x tolak 7 ya. So, dapat 28, negatif 7, negatif 11, negatif 11. Okey. Cek balik semula. Cikgu nak terangkan sesuatu. Ada benda yang penting cikgu nak tunjukkan kepada you ni. 7 dengan 4. Okey, ngam. Okey, dalam kelas you tengok baik-baik ya. Okey, tengok baik-baik. Okey, apa yang cikgu cuba nak bincangkan dengan you? Okey, ni ada poin yang penting ni cikgu nak terangkan kepada you ni. Apa yang maksud kita loretkan di atas ni kelas? Loret di atas sini. Maksudnya fx kamu ini, kalau nilai x kamu masuk nilai yang kurang dari 4 atau kamu akan masukkan nilai x lebih besar daripada 7. Ikut jawapan tadi kan? X kurang daripada, okey, bagi satu nilai kat cikgu. Apakah nilai x kurang daripada 4? Bagi cikgu. 1. Bagi satu nombor. Apa-apa nombor yang you suka? Kurang daripada 4. Okey, you ambil 3. Aina ambil 3. Okey, Akilina ambil 2. Okey, ambil 3. Okey, masing-masing boleh cuba ya. Cikgu ambil Aina punya value, Saidah punya value 3. Okey, katalah cikgu masukkan x sama dengan 3 ke dalam equation kita. Okey, so kita masukkan x sama dengan 3 ke dalam. So dapat 3 kuasa 2 tolak 11 darab 3 tambah 28. Okey, kita dapat apa ni? 9, 37 tolak dengan 33 dapat 4. Betul? Dapat 4 Okey. Hafizdin ambil 2. Okey, cikgu ambil 2. Okey, kita gantikan x sama dengan 2. So kita dapat 2 kuasa 2. 2 Okey, tolong kirakan 2 kuasa 2. 2 30 tolak dengan 22 dapat berapa? You akan dapat sama dengan 8 Gantikan 2 Okey, gantikan 1 pula. Gantikan 1. Katalah x sama dengan 1. Tak apalah, kita ambil nilai x lebih besar daripada 7 pula. Ambil nombor 8 pula, 8. Kita ambil 8. Kalau x sama dengan 8, you akan dapat apa? You akan dapat apa ya? 8 kuasa 2 tolak 11 darab 8 tambah 28. 64. 92 tolak dengan 88 dapat 4 balik semula. Okey kelas. Tengok baik. You perhatikan apa benda yang buat ni? Apa benda yang dapat ni? You gantikan ikut range ni you gantikan ikut range ni julat ni. You dapat jawapannya adalah jawapan-jawapan yang positif. Setuju? You cubalah. Lepas ni kalau you rajin, you senaraikan. Kalau rajin sebanyak mana? You masuklah. Masukkan range kurang daripada 4 dengan lebih besar daripada 7. Maksudnya apa? Maksudnya kalau you masukkan, you akan dapat nilai-nilai jawapan you confirm positif kelas. Kalau you masukkan kita punya ikut range ni. Kenapa positif cikgu? Kenapa positif? Cuba fikir. Kenapa positif? Kenapa positif? Kenapa positif? Dan jawapan yang kita dapat tu sebenarnya jawapan untuk apa? Cuba fikir. Jawapan untuk apa? Sebenarnya jawapan yang kamu dapat ni adalah mewakili apa kelas?
mewakili kita punya fx. Mewakili kita punya fx. 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 Indirectly. Cikgu akan katakan apa tau? Fx ni sebenarnya adalah lebih besar daripada sifar. Hey, kalau lebih besar daripada sifar ni maksudnya apa? Lebih besar daripada sifar maksudnya apa? Positif kan? Jawapan-jawapan fx ni positif lah. Maksudnya kita tengah kaji graf fx yang di atas ni untuk pastikan jawapan kita kalau ada part C fx kat sini, jawapan kita dapat semua jawapan yang berada di atas graf ni iaitu kita punya positive image. Positive image. Fx kita positif. Tetapi kelas, kita test masuk nilai yang tak mematuhi julat kita. Yang ni patuh. Okey, katalah kita masuk X bukan ni. Kita ambil X yang gabungan. X di antara 4 dengan 7. Bagi cikgu satu nombor. Bagi cikgu satu nombor yang tak patuh syarat ini tetapi kita ambil syarat yang gabung. Di antara 4 hingga 7. Ambil 6 ya. Okey, ambil 5. 6, 5. Okey, kita ambil 5 lah. Kita ambil 5. 5 ada kat sini. Contoh je lah. Jadi bukan kat sini. Fx kat sini. Okey, katalah cikgu ambil 5. 4, 5, 6, 7. 5 kat sini ya. Kita ambil 5. Agak-agak dapat positif ke negatif? Cuba fikir, agak-agak positif ke negatif? Kita akan dapat jawapan kita negatif. Kenapa kita akan dapat negatif? Sebab di sini kelas, kamu tengok ya, kalau dot, jawapan fx ni negatif. Kalau you masukkan di antara ni, dapat negatif. You masukkan ni, dapat negatif. You masukkan sini, dapat negatif. 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 Maksudnya apa? Jawapan yang you masuk sekiranya julat X itu di antara 4 hingga 7, nampak dia akan cover untuk bahagian yang di bawah graf kita, iaitu di bawah graf kita maksudnya apa? Shaded kita negatif Fx. Image kamu dapat negatif. Kita buktikan. Masukkan 5 ke dalam equation kita. So 5 kuasa 2 tolak 11 darab 5 tambah 28. Kita dapat 25 tambah 28. 43 tolak 55 dapat negatif 8. Nah, kenapa dapat negatif? Negatif 2 Kamu jangan bagi cikgu gabra. Dapat negatif 2 ya. 25 tambah 28 tolak 55. Betul lah, negatif 2 lah. Aduh. Okey, negatif 2. Jawapan kamu dapat negatif kelas. Cubalah masuk apa-apa nilai di antara kita punya 4 hingga 7, confirm dapat negatif. Indirectly kelas. Sebenarnya bab ini kelas, kita tengah belajar berkaitan dengan julat yang, apa nilai julat X kalau kita masuk, apakah efek kepada jawapan kita? Dapat positif, julat kita. Inilah julat yang kita tengah main kelas. Okey, julat. Okey, hopefully dapat sesuatu kelas. Ada soalan nak tanya, boleh tanya terus dengan cikgu. Detail kita cikgu pergi ni. Cikgu tak jawab soalan just split tadi lagi ya. Apa beza ni dulu? Alamak. Kalau yang ni kelas, maksudnya apa? Kalau yang ni, beza dengan yang ni. X kurang atau sama dengan 4. Maksudnya, 4 pun termasuk lah. Tadi tak termasuk 4 kan? Yang ni pun 4 termasuk juga. 4, 3, 2, 1, 0. So, kalau dalam graf ni, kalau kita gunakan benda ni, kalau kita, sini 4, sini adalah 7. Kalau yang ini, tanda dia kalau X kurang, dia macam ni. X lebih besar, dia macam ni. Okay, kalau guna number line system. Tapi, kalau kata cikgu buat macam ni. Contoh, cikgu ada 2. Cikgu ada 8. Alamak, apa benda cikgu tengah merepek ni? Sabar, ada benda ni. Yang ini, sebelah sini. Nampak tak? Okay, apa beza kita punya dot penuh dengan kita punya kosong ni? Kalau kosong ni maksudnya 4 tak termasuk. Faham ya? Kalau dot penuh ni maksudnya, kalau dot penuh berada pada 2, maksudnya 2 termasuk. Kalau penuh termasuk betul. Dan you tengok, kalau cikgu nak selesaikan 2 ketaksamaan, ini ketaksamaan yang pertama, ini ketaksamaan yang kedua. Okay? Nampak tak? Ni ada dia punya lorekan yang bersentuh dekat bahagian sini. Ini lagi advance class, nanti you akan belajar. You akan berpeluang belajar juga. Okay, so kalau you berpeluang belajar. Yang ni nampak? Ni jawapan you di antara sini. Ini akan tergabung kelas. Nampak ada 2 jawapan ni. 2 lebih besar daripada 2 tapi termasuk 2. Kurang daripada 4. Atau jawapan you nampak tak ada asing, lorekan you ada asing. So X di antara 7 dengan 8. Tapi 8 termasuk, 7 tak termasuk. Okey, dan yang ini you nampak tak? Yang ni apakah nilai-nilai jawapan yang mungkin bagi keseluruhan jawapan? Maksudnya 2, 3, 4 tak termasuk. Yang ni 7 tak termasuk, 8 saja. Di antara 7 dengan 8, 8 saja. So jawapan conclusion kita adalah 2, 3 dengan 8 saja mematuhi syarat julat yang kita letakkan. Kelas advance gila dah cikgu bagi. Kalau form 5 kalau you masuk ni,
apa benda cikgu tengah merepek? Ya, inilah silibus Form 4 yang dia boleh kaitkan dengan lebih daripada 2 quadratic inequalities. Okey, kalau Form 5, cikgu pernah jumpa soalan trial negeri mana cikgu tak ingat. Tapi MRSM ada juga pernah cikgu jumpa yang digabungkan dengan 2 ketaksamaan. Tapi sekarang ni silibus Form 4 dia dah masuk dah 2 ketaksamaan. Ya. Dia tak masuk 3 ketaksamaan je. Ya. Cikgu nak tanya boleh tengok balik ke recording kelas ni. InsyaAllah Olivah, itulah. Cikgu cuba untuk uploadkan balik semula sebab recording ni ada dalam bentuk soft copy. Cikgu kena download dulu, agak lama juga dan cikgu nak upload balik. Dan cikgu akan upload kat YouTube dan cikgu akan share. Nanti cikgu akan share lah semua yang daftar tu, ramai yang tak dapat join tu semua cikgu akan daftar, cikgu akan share juga insya-Allah ya. Cikgu untuk quadratic function kalau dia minta dalam intercept form tu bagaimana? Okey, intercept form. Intercept form tu yang kita buat factorization tu lah. Intercept form. Dia ada 2 kelas. Tadi bentuk vertex Bentuk vertex tu masih ingat tak? Kalau quadratic form quadratic equation form, quadratic function form. Quadratic form dia ada 2. Kalau yang pertama yang pertama adalah kita punya vertex, yang kedua adalah kita punya intercept. Okey? Kalau vertex ni maksudnya yang tadi tu, yang kita buat dalam bentuk vertex, dalam bentuk CTS yang kamu kata tadi tu, yang bentuk A X plus P square plus Q kan. Ini vertex. Tapi kalau intercept maksudnya apa? Intercept maksudnya fx you akan letakkan A x plus P x plus Q. Ini sebab kat sini you boleh dapat terus x sama dengan negatif P, x sama dengan kita punya factorization lah. Dalam kata mudah dah kita punya factorization je sebenarnya. Ini intercept form. Okay? So harap membantu Izzatul sahabat kita. Jangan lupa kasih nama YouTube channel. Oh, nak recommend ke? Boleh. Izzatul. Yang ni cikgu punya Mathness 49. Tolonglah cikgu tolong promote untuk YouTube. Ini YouTube channel cikgu. Pergilah tambah subscriber. Plus. Pergi tambah subscriber. Ini YouTube. Kalau IG cikgu bolehlah follow IG. Promote lah sikit lah kan. Cikgu Farid _Mathness 49. Mathness alamak. Macam ni salah ni. Siapa yang daripada subscriber cikgu ni yang datang ke sini? Inilah cikgu punya IG cikgu. 49 tu umur kan Hafizdin. Oh boy. Cikgu. Kau asam ni Din. Kau kata cikgu umur tu 49 Din. Kau ngada Din Okey. Twitter cikgu dekat ni. Twitter kita punya YouTube cikgu. YouTube banyaklah ada video-video yang cikgu buat itu. Ni cikgu Farid Mathness. Dan yang terkini cikgu ada apa-apa sekarang ni informasi cikgu banyak gunakan kita punya website kelas. You boleh subscribe website cikgu, bukan subscribe lah. You just pergi kepada kita punya kita ni. Dan you boleh search Facebook juga kelas. Search lah sama ada Mathness ke cikgu Farid Mathness lah, mesti boleh dapat juga. Okey, yang pasal kita punya recording ni insya-Allah cikgu akan masuk ke dalam kita punya YouTube ni dan cikgu akan sharekan di dalam website kita juga. Cikgu akan embeddedkan juga dalam website kita juga. Okey, nanti cikgu akan share. Okey, so kelas cikgu rasa kita dah sampai ke penghujung. Cikgu perlu rehat sekejap untuk sebelum kelas Form 5 juga. So dalam kelas sejam setengah secara detail gila-gila cikgu hanya dapat discuss 2 soalan. Okay, so inilah AdMath. Kalau matematik ni dia macam krik-krik sikit. Matematik ni nak discuss apa macam tu tau. Sebab matematik ni dia tak banyak sangat explanation yang gila-gila punya. AdMath ni dia boleh masuk deep lagi. Sebab tu cikgu rasa jiwa cikgu kepada AdMath lebih daripada matematik. Tapi sama je lah dua sekali. Okay, so kelas, thank you very much kelas. Okay, you Form 4 tak ada. Untuk Form 5, bolehlah Alang ni. Kalau ada senior-senior ke, senior you bolehlah. Cikgu ada kelas untuk buat revision Form 4. Tapi revision Form 4 ni untuk pelajar Form 5 saja tau. Kalau you ada kawan-kawan ke ataupun senior-senior you nak join kelas cikgu, boleh. Cikgu sharekan kita punya website ni. Dalam website ni you boleh ambil. Sentiasa update lah dengan website cikgu ni. Nanti kalau ada program-program yang terkini, insyaAllah cikgu akan emailkan dekat you. Nanti WhatsApp kurang sikit lah sebab WhatsApp broadcast susah sikit lah So cikgu akan sentiasa masukkan, ni nampak Din. Macam ni Din kata umur 49 Din. Hai Din. Sikit punya muda, kacak bergaya dia kata 49 Din. Come on Din. So yang ni yang you masukkan lah kelas yang percuma. Yang kelas berbayar ni ada juga tetapi untuk Form 4 KSSM tak ada. Cikgu tak buat. Cikgu hanya buat untuk Form 4 KSSM kelas yang percuma ni hari ni. Pagi tadi matematik, petang AdMath, minggu depan
Minggu depan ada untuk Form 4 juga, KSSM tak ada bayaran lah, percuma. Sebelah pagi dengan sebelah petang. Cikgu start untuk share untuk Form 4 juga. Untuk Form 5 cikgu ada buat, tetapi bukan untuk ni. Cikgu buat untuk silibus, kalau ada lah senior-senior you nak join untuk kelas ni, cikgu ada share untuk kelas matematik dengan Admaths juga. Tetapi ikut tarikh dan ikut bab by bab. Complete lah Form 4 main syllabus habis semua, Form 5 main syllabus pun habis. Ada tarikh-tarikh dia. Kalau ada senior-senior yang nak join, boleh lah. Okay, salah. Ada juga Form 5 kelas yang percuma. Okay, so kelas, thank you very much kelas. Terima kasih banyak-banyak Dawan Keladi. Siapa yang sempat screenshot semua tadi, siapa yang sempat screenshot ke tangkap gambar semua, share lah dekat IG, tag cikgu jangan lupa. Okay. So terima kasih banyak-banyak kelas. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Siapa Form 5 dekat sini, petang nanti kita jumpa insyaAllah pukul 4.30 petang nanti hingga pukul 6 petang. Okay. So kelas, cikgu rasa macam cikgu nak tangkap gambar sikit lah. Boleh kita tangkap gambar sikit tak? Buka kamera sikit boleh tak? Cikgu suka tangkap gambar. Bukan selalu lah dapat jumpa orang, terutama orang-orang yang tak ni. Okay, jom kita buka gambar sekejap. Din, kau tak payah nak sembunyi-sembunyi lah Din. Pagi tadi sekejap dengan jubah lah, dengan kopiah bagai semualah. Hai Arun. Hai Arun. Rindulah Arun. Arun. Geng-geng genius kita ni ramai ada ni. Hafiz Din. Hai Syamalan. Hai Syamalan. Hai Syamalan, you Form 5 lah? Form 4? Form 4 lah? Oh PKP punya period pun you jadi macam, tak macam Form 4 punya student sekarang tengok. Dia tengok Syamalan macam mana, dia punya janggut, misai semua dah tumbuh. Kalau cikgu macam ni tak apalah, cikgu dah umur bukan 49 Din bukan 49. Okey, boleh kawan-kawan kita boleh bukakan kamera sekejap, kita nak tangkap gambar sikit boleh? Okey, Syamalan, you are from where? Daripada sekolah mana ni? Daripada sekolah mana? Tak apa, cikgu dah unmute you dah. You boleh cakap dah. Kenapa? Speaker you tak ada ya? JB cikgu. Mana? JB Johor. Johor baru. Sekolah mana? English College. English College? Ya. Sekolah lama tu cikgu. English College Pekan JB lah, Pekan JB. Oh, okey. Tak, cikgu tertarik dengan Syamalan dalam banyak-banyak cikgu tertarik Syamalan sebab you punya misai tu. PKP lah tu, nanti you kena shaving tau, nanti cikgu disiplin masuk, you masuk sekolah, cikgu disiplin potong misai separuh tau. Dia biar misai separuh. Kan cikgu selalu macam tu kan. Kalau sideburn panjang dia potong separuh, dia tinggal separuh. Kalau rambut panjang dia potong sikit bagi you rambut, nanti tak handsome satu hari kan. Okey, yang lain mana gambar-gambar yang lain ni? Cikgu tengah tunggu yang lain nak buka kamera ni. Kamalia, Farah Iman, Zubaida, Fansilia, Mainisha, Elena, Farah, Aina, Amirul. Ni geng-geng cikgu ni. Amalia, Saidah, Farah Iman, Gigi, Teba, Zubaida. Okey, jom kita angkat gambar sikit lah. Ya, ada. Oh, Aina masih ada posisi yang sama Aina. Cuma selalu kita jumpa malam lah. Sekarang kita jumpa siang. Okey, mana jom kita angkat gambar sikit. Sini kita dah banyak dah dapat dah dapat apa? Dapat result untuk ke UPU lah, matrix dan sebagainya kan. Nanti you pula lagi 2 tahun. Okey, tak apa, yang mana ada je lah. Cikgu rasa yang lain tak bersedia dengan kamera kot. Mungkin tak bersedia betul-betul. Tak apa. Yang penting Din ada dengan hati cikgu. Okey. Okey, jom kelas. Alright. So 1, 2, 3. Okey, one more kelas. 1, 2. Janganlah skema sangat. 1, 2, 3. Right. Okey, thank you kelas. Thank you very much. Kita jumpa lagi pada minggu depan pukul 9 pagi untuk matematik. Dan untuk Admaths pada sesi sebelah petang pukul 2 petang pada hari yang sama iaitu Selasa. Kalau siapa yang nak join untuk Form 5 petang ni pukul 4.30. Okey. Alright guys, bye bye. Jumpa lagi. Kalau ada soalan just text dengan cikgu, okey. Assalamualaikum, selamat petang. Bye. Okay, Mirul, cikgu nampak you. Bye. Cikgu, thank you cikgu. Ya, alright. Thank you Syamalan. Alright, bye.